Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Bab baru nak masuk ke? Baru nak masuk? Dah masuk belum? Kita masuk penjelasan kan? 804 penjelasan bab man sabbad dahra faqad adallah. Ad-dahr maksudnya apa? Masa, angin, cuaca, apa yang berlaku ketika masa tu lah. Adar, katakan sekarang berlakunya kepanasan, maka kita caci panas. Maksudnya kita telah caci masa tersebut. Itu ad-dahr. Okey, penjelasan bab man sabbad dahra faqad adallah. Bab siapa mencaci masa pada waktu, maka ia telah menyakiti Allah. Firman Allah, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin innahum illa yadhunnun. Dan mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia sahaja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Maksudnya inilah kita panggil al-mulhid, etis, yang kita panggil dia ad-dahriyun. Bukannya berikut Ustaz Rasul Dahri. Ad-dahriyun maksudnya orang yang kata kita ni mati dan binasa disebabkan masa je lah. Dah mati habis lah. Wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan mereka mengatakan tidaklah kehidupan kita ini kehidupan di dunia, dan kita ni tidak dibangkitkan. Ini contohnya. Ini ad-dahr, ad-dahriyun. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Jadi mereka tak ada pengetahuan tentang apa yang berlaku selepas kematian mereka. Wa ma ubarri'u nafsi, kita kata yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang masalah ruh. Ketahuilah ruh itu adalah ilmu Allah Ta'ala, dan aku tidak diberi ilmu tentang ruh itu melainkan sedikit. Jadi kalau ilmu Allah Ta'ala bagi ilmu sedikit tentang kematian, maka tak ada jalan bagi kita untuk mengetahui tentang kematian melainkan melalui wahyu. Jadi puak-puak ni dia gunakan masalah kematian ni, dia pakai akal dia, ad-dahriyun. Maka dia kata taklah, kita boleh mati-matilah. Betul Allah Ta'ala sebut kat sini, dia tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Dia tak ada pengetahuan tentang masalah ni. Dia tak ada pengetahuan tentang apa yang dia akan hadapi selepas kematian. Wa inhum illa yadhunnun, dan mereka itu hanyalah sangka-sangka saja. Maka bila kita tanya kepada dia, macam mana kamu tahu lepas mati kamu tak ada buat apa? Kamu habis, kamu tak ada apa-apa lagi dalam dunia ni dah. Dia kata, iyalah, kita tengok dunia ni, orang mati tak ada apa dah. Sangkaan semata-mata. Betul tak? Agama ini tidak didirikan di atas sangkaan-sangkaan. Yadhunnuna billahi dhanna saw. Mereka itu menyangka pada Allah dengan sangkaan yang buruk. Allah Ta'ala dalam Quran banyak kali kutuk kepada perbuatan orang kafir yang dalam agama ni hanya sangka-sangkaan. Hatta sifat Allah pun sangka-sangkaan juga. Allah Ta'ala kutuk mereka, wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak meletakkan Allah Ta'ala itu pada kadar yang sepatutnya. Allah Ta'ala sebut dalam hadis sahih, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhann akdzabul hadis. Hati-hati kamu tentang sangka-sangka saja. Agama tak boleh sangka-sangka. Janganlah masuk Ramadan ni nanti kan masuk air telinga, ubat telinga ni batal ke tak batal? Saya sangka dia batal lah. Mana boleh? Tanya fatwa para ulama. Rujuk fatwa ulama. Pakai ubat, kita spray dalam mulut, batal ke tak batal? Kita korek hidung, batal ke tak batal? Dengar fatwa ulama. Jangan kita mandai-mandai dan kita memperlekehkan sesuatu. Dia berlaku pada zaman sekarang. Banyak di kalangan orang yang tergesa-gesa dalam masalah ni. Wa inhum illa yadhunnun. Mereka sangka-sangka saja. Sama macam orang Melayu, sangka-sangka saja. Buat tahlil banyak-banyak, nanti mak kita dapat pahala dekat dalam kubur tu. Sangka-sangkaan.
Al-Imam Ibn Kathir, Imam Ibn Kathir berkata dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kabar tentang pengingkaran orang kafir dan orang yang sejalan dengan mereka dari kalangan orang musyrik Arab tentang hari kiamat. Dan mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia sahaja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada apa yang membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga. Tidak ada lagi selain kehidupan dunia ini suatu kaum mati dan lainnya hidup. Di sana tidak ada hari kembali dan tidak ada hari kiamat. Ini orang musyrikin. Kalau kita baca sirah Nabi SAW, orang musyrikin ni ada juga sebahagian yang beriman dengan hari kiamat, tapi majoriti tak beriman dengan hari kiamat. Mereka menafikan adanya hari kiamat. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Kan kita baca surah Yasin tu kan, qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Dia bertikaikan, siapa yang akan hidupkan tulang ni, sedangkan tulang tu dah binasa dah. Sedangkan kita baca dalam hadis Nabi SAW, Allah Ta'ala mengekalkan tulang pinggul tu kan, satu tulang. Bahasa apa? Bahasa putih dah apa? Coccyx, saya pernah hutang. Saya belajar juga biologi sini, ada Doktor yang tak datang. Tulang tu akan dikekalkan, di atas tulang itulah akan dibina balik jasad manusia. Tapi tak tahu. Akhirnya inilah perkataan orang musyrik Arab yang mengingkari hari kiamat, dan perkataan para filosof, ahli falsafah dari kalangan musyrikin, bahkan ahli falsafah di kalangan orang yang mengaku dirinya Muslim, menafikan keberadaan hari kiamat, mengatakan hari kiamat ni hanyalah majaz. Ayat-ayat kiamat hanyalah majaz. Apa majaz tu Ustaz? Hanyalah bahasa kiasan untuk menakut-nakutkan orang daripada buat kesalahan. Dia kata, tak ada api, mana ada api neraka, tak ada azab kubur, semua tak ada. Itu hanyalah cara nak menakut-nakutkan orang supaya orang tak buat kesalahan. Benar ke macam ni? Tak. Kalau ini ada satu kesatuan yang nyata. Malangnya ada sebahagian ahli falsafah di kalangan orang Islam yang keluarkan fatwa macam ni. Dan tak perlu disebut namanya di sini. Saya dah sebut dah pada kuliah-kuliah yang lepas, tak nak sebut banyak kali. Nanti ustaz yang kata kerja dia nak mengkafirkan hamba Allah Ta'ala tu juga kan. Ulama-ulama kita dah hukum dia telah tersesat, dan kita berbangga dengan nama tersebut. Siapa nama dia tu? Tanya Abang Firuddin, dia tahu. Mereka mengingkari awal penciptaan dan kembalinya. Lepas tu dia takwilkan, dia tafsirkan semua ayat-ayat akhirat dengan takwilan yang pelik. Sebab tu kata apa, tak kebangkitan tu bukan kebangkitan tu adalah maksudnya adalah cara nak memotivasikan buat kebaikan. Semua dah takwil. Tapi satu lagi Ibn Qayyim kata, tengok puak-puak ni, siapa lagi jahat? Puak Asy'ariyah ke puak-puak ni? Puak ni takwil ayat berkenaan hari kiamat. Kamu takwil sifat Allah, siapa lagi tengok? Sifat Allah lagi tengok dalam takwil hari kiamat. Jadi waktu kata, kalau ahli falsafah, kalau kamu boleh takwil sifat Allah Ta'ala, apa salahnya diorang tu takwilkan hari kiamat? Dah terdiam. Itu cerita lain. Bagi orang yang tak biasa, dia kata, Ustaz, pasal apa ni Ustaz? Juga ini perkataan orang-orang falsafah etis yang mengingkari adanya pencipta. Mereka meyakini bahawa setiap 36,000 tahun segala sesuatu akan kembali menjadi semula, pusing balik. Dan mereka menyangka bahawa alam ini telah berulang kali berproses dan tidak ada habisnya. Ini kita panggil akidah, kita panggil Aqidatul Faid Imam Al-Farabi. Kenapa Al-Farabi tak? Al-Farabi kalau keluar ada Aikim, ahli sains Islam paling hebat di dunia ni. Tapi dia lah ahli falsafah juga. Dia bagi teori Al-Faid dengan Al-Aqlul Awal, daripada akal pertama, akal kedua, akal ketiga. Daripada akal pertama keluar akal kedua ni keluar bumi, planet. Akal ketiga ni keluar sekali, kemudian akan berpusing akal
Memang pening lah. Masa mengaji pun saya pening dulu. Dia panggil teori Al-Faid, teori emanasi Al-Faid. Nama pun pelik. Maksudnya bukan daripada Islam lah tu. Laisa minal Islam. Mereka cuba nak gabungkan falsafah dengan Islam, dan akhirnya mereka tersilap. Maka kata para ulama, mereka seperti menjadi orang yang, nak sebut pun kasar, tak payah sebut lah. Dia panggil khunsa, mukhannath. Dia nak gabungkan Al-Quran dengan falsafah, akhirnya jadi khunsa. Bukan khunsa, bukan dia jadi khunsa betul-betul khunsa. Faham maksud saya? Dia nak gabungkan dua benda yang tak boleh bergabung sebenarnya. Itu kata, itu akidah falsafah pada zaman tersebut. Sedangkan kita ahli sunnah kata apa? Datang pada Quran dan sunnah, itu berkenaan dengan hari akhirat. Kita gunakan akal untuk menjelaskan sunnah, memahami sunnah tadi. Tapi sunnah adalah dia punya cahayanya, seperti mesin buat roti. Kita punya akal tu mesin tu. Tapi kalau tak ada tepung tu, tak ada benda tepungnya, tak ada apa semua ragi dia semua, itu dalil. Maksudnya mesin tu boleh keluarkan something tak? Tak boleh. Itu juga dengan akal dan wahyu. Akal tu untuk memproses wahyu tadi, supaya kita faham wahyu tu. Okey. Apa jadi, apa lagi kata penulis ni? Dengan demikian mereka menolak logik yang benar dan mendustakan dalil. Untuk itu mereka katakan kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Maksudnya kita hidup, mati, habis lah. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga sahaja, berkhayal. Adapun hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan Abu Daud dan Nasa'i dari Sufyan bin Uyainah daripada Az-Zuhri bin Sa'id bin Musayyib bin Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah berkata dalam hadis kursi lah ni, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam telah menyakiti aku. Allah Ta'ala boleh sakit ke? Allah Ta'ala boleh disakiti, tapi Allah Ta'ala tak boleh dimudarati. Apa Ustaz cakap ni? Berfalsafah pula Ustaz pagi-pagi Ahad ni. Maksudnya kita ni kadang-kadang kita kutuk orang tu, maksudnya kita menyakiti dia. Tapi tak semestinya dia terkesan dengan kita punya perbuatan menyakiti. Betul tak? Saya kata kau ni bodoh lah. Sekali dia kata Muhammad, dia kata aku bodoh. Dia mengaji bawa abah, nak kata aku bodoh. Namanya dia terkesan tak dengan benda yang disakitkan tu? Tak terkesan. Betul, dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan bahawa mereka menyakiti Allah, tapi tak ada ayat yang kata mereka memudaratkan Allah. Sebab mudarat tu maksudnya membawa benda yang kesan kepada orang yang dimudaratkan tu. Innaka lan tablughu durri fatadurruni. Kamu sebenarnya hadis yang sahih berkata, kamu semua takkan boleh bawa mudarat kepadaku, lalu kamu mudaratkan aku, menyakitkan aku. Tak boleh. Kalau tak sebut dalam surah Ali Imran pula, wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufri innahum lan yadurrullaha syai'a. Wahai Muhammad, janganlah kamu merasa sedih atas perbuatan mereka yang kekal-kekal dalam kekufuran itu, kerana mereka tak bawa sedikit mudarat pun apa pun kat aku. Dalil bahawa mudarat tak kena kat Allah. Tapi mereka boleh sakiti Allah Ta'ala tak? Boleh. Menyakiti Allah Ta'ala dengan apa? Dengan melanggar perintahnya, kufur kepada perintah Allah Ta'ala. Contohnya macam hadis ni lah, anak Adam telah menyakitiku. Macam mana sakit Allah Ta'ala Adam? Yang pertama dia kata apa? Sebab apa? Yasubbud dahra, mereka mencaci maki masa. Wa anad dahru, dan akulah ad-dahr itu. Uqallibul laila wan nahar, akulah yang memusingkan siang dan malam. Maksudnya apa yang terjadi pada siang dan malam itu adalah atas urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tak boleh kutuk dia. Tak boleh kata sial betul El Nino ni, baru je catu air kena catu lagi. Dia guna, masa sebut banyak kali lah, yang kuliah-kuliah lepas, dia nak main bola, nak main golf lah, dah siap dah bawa golf, apa semua, kali hujan. Oh damn shit, god damn, apa semua keluar.
Ini ad-dar, ia sumber dar. Dia kutuk, dia maki benda tersebut. Okey, benda, kalau kita buat benda ni, kufur tak? Jangan pakai hadis tadi pula tu. Hadis kufur tu bagi pada dua, ustaz. Kufur keluar dari Islam, kufur tak keluar dari Islam. Maksudnya, adakah menyebabkan seorang kafir ataupun tidak? Pandang cawan pula, mana boleh puasa? Pandang cawan. Habis kata habis. Para ulama kita kata, kalaulah dia iktikad bahawa benda tu terjadi dengan sendirinya, macam filosof tadi, ahli filosof tadi, dia yang mengawal alam apa semua, lalu kita maki dia sebab dia yang menguruskan alam ni semua, dia yang membuat sendiri alam tu, maka kita telah kufur kepada Allah SWT. Yang kedua, kalau kita kutuk dia, kadang-kadang kita iktikad bahawa itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu menafikan kesempurnaan iman, sebab dia mengutuk apa yang Allah Ta'ala telah takdirkan. Maka dia tidak bersabar atas takdir Allah. Sebab itu kita kata sabar ni ada 3 jenis sabar. Betul tak? Sabar untuk taat Allah, sabar untuk meninggalkan Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala haramkan, sabar apa yang Allah Ta'ala suruh buat, kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh buat, macam puasa ni. Yang kedua, sabar meninggalkan apa Allah Ta'ala suruh tinggalkan. Yang ketiga, sabar ala aqdarillah, bersabar atas qada dan qadar Allah. Termasuklah apa yang berlaku kali ini, sabar pada qada dan qadar Allah. Dan hukum sabar, hukumnya wajib. Sabar ke atas qada dan qadar Allah, hukumnya wajib. Okey, faham tak? Tentu itu telah berdosa di sisi Allah Ta'ala, di kufur, bahkan syirkun asghar, syirik kecil. Kerana padanya adalah jalan kepada kufur yang besar. Sebab kalau dikutuk, nanti takut terkutuk perbuatan Allah pula. Seolah-olah dia mengatakan perbuatan Allah itu tidak adil, seolah mengatakan perbuatan Allah Ta'ala itu tak betul. Kenapa Allah Ta'ala jadikan hujan time ni? Takut-takut jadi kepada kufur. Sebab itulah ulama' kata, apa yang boleh jadi barid, boleh jadi jalan kepada kufur yang besar, maka ulama' letakkan hukum tu hukum kufur, syirik yang besar, letak jadikan benda itu sebagai syirik kecil. Apa-apa perbuatan dia jalan kepada syirik besar, maka ulama' hukumkan itu syirik kecil. Macam pakai tangkal sebelum ni, macam meratapi kematian. Meratapi kematian antara termasuk betul-betul dalam syirik kecil. Apa lagi yang kita mengaji? Bintang, disebabkan bintang, hujan disebabkan bintang sekian dan sekian. Okey, Allahu a'lam bissawab. Okey. Itu tak apa. Kata Allah, panasnya hari, panasnya hari. Itu para Nabi pun pernah kata, hadha yaumun asib. Hadha yaumun asib. Surah apa? Saya ingatlah ayat berapa saya tak ingat. Saya cek je. Betul tak? Nabi pun pernah mengadu, Allah, panasnya hari ini. Jadi tak betul lah orang Melayu kata kalau pergi Mekah jangan kata panas. Orang Melayu kan, kalau pergi Mekah jangan kata panas, jangan cakap panas. Nanti kan panas sampai akhir. Memang panas pun 50 darjah Celsius. Nak kata apa? Tak kata sejuk. Bohong pula. Allah Ta'ala sebut dalam surah Hud ayat 77. Dalil. Kalau orang kata Allah pun cakap panas-panas, boleh kata panas-panas. Kita kata panasnya ya Allah, tak ada masalah. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim zar'a wa qala hadha yaumun asib. Kata hari ini hari yang sangat dahsyat. Ketika datangnya malaikat-malaikat tu nak azab kaum Nabi Lut kan, hadha yaumun asib wa dhaqa bihim zar'an, hadha yaumun asib. Ini hari yang sangat sukar. Maksud kita hari ini hari yang susah, bad day orang putih kata kan. Ini bad day lah, teruk lah. Ini mula-mula keluar dah aksiden, lepas tu terlepas meeting, lepas tu ini hari yang teruk lah. Mana boleh kata macam tu, tak boleh tu. Tak, itu boleh kata macam tu. Tapi kita sabar. Kalau kita kata hari ini hari yang teruk, kita sabarlah. Bukan maksud kita kata hari yang teruk
Kita kata hari ni hari tak teruk lah, mana ada dah accident, dah terlepas meeting, apa semua. Tak, hari tak teruk, tak teruk itu bohong. Bohong atas diri kita sendiri. Kita kata hari yang teruk, tapi kita redha, kita sabar. Faham tak? Jadi hadis ni, ayat ni dalil bahawa, apa terjemahan dia sebenarnya? Pemasalah bahasa Inggeris ni. Stressful day. Nampak? Stress lah hari ni. Nampak? Nabi pun kata stress. Tak, kita tak boleh kata jangan kata stres, kamu tak redha nanti. Bukan, memang kadang-kadang kita stres. Ustaz, stres lah kerja saya. Itu tak termasuk dalam mengutuk ad-dahr. Tak termasuk dalam mengutuk ad-dahr. Okey, faham ya? Dalam riwayat lain, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahr. Janganlah kamu mencaci maki masa dan apa yang berlaku dalamnya, kerana sesungguhnya Allah adalah pemilik dan pengatur masa. Dari riwayat lain, janganlah seorang anak Adam mengatakan, aduh celakalah masa. Sesungguhnya aku adalah pemilik dan pengatur masa. Aku mengutus malam dan siang, maka jika aku berkehendak, aku dapat menggenggam keduanya. Dikatakan dalam Syarh Sunnah Imam Baghawi, ya, hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim ini dijalankan daripada riwayat Ma'mar melalui berbagai jalur daripada Abu Hurairah. Siapa sahabat riwayatkannya? Abu Hurairah. Dia berkata, artinya bahawa orang-orang Arab telah terbiasa mencaci masa, dan juga orang kita. Maksudnya mencacinya pada saat musibah. Itu maksud mencaci masa. Bukan kata celakalah time ni. Mana ada orang celaka macam kutuk macam tu? Mana ada orang kutuk masa kerana masa tu? Kita kutuk masa sebab ada musibah berlaku ketika masa tersebut. Kerana mereka menisbahkan musibah dan petaka kepada yang menimpa mereka kepada masa. Ini sebab mereka kufur. Sebab orang tak percaya beriman kepada Allah. Jadi dia kutuk masa tu, kejadian tu, sebab dia kata kejadian tu terjadi sebab kejadian tu sendiri, bukan sebab Allah Ta'ala. Ini kufur akbar lah. Ini syirik akbar lah, keluar daripada Islam. Sebab mereka itikad bahawa kejadian tu terjadi dengan sendiri. Mana boleh jadi sendiri, Allah Ta'ala jadikannya. Mereka mengatakan bahawa masa yang menimpa mereka dan mereka telah membinasakan mereka. Masa telah membinasakan mereka. Jika mereka telah menyandarkan bahaya yang menimpa mereka kepada masa, berarti mereka mencaci pelakunya. Dengan demikian cacian mereka berujung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kata tadi, dia adalah pelaku yang sebenarnya, maka dari itu mereka dilarang daripada mencaci masa. Kita caci-caci hujan, kita caci benda ni semua, akhirnya yang kita caci tu kepada pembuatnya, itu Allah SWT. Tapi tak boleh caci. Caci perbuatan orang yang silap, yang buat salah, itu tak termasuk dalam mencaci masa. Kalau dibuat kesalahan kerana kelalaian dia, lalu terjadi satu musibah, kita tak salahkan musibah. Dia kata kenapalah pecah kereta ni, apa salah kita maki Allah, kita maki atas perbuatan pecahnya kereta. Tapi kalau kita salahkan orang, kata kau lah tak jaga betul-betul, boleh tak? Boleh. Dia tak jaga betul-betul, akhirnya pecah, dia lalai. Boleh tak marah dia? Boleh. Jangan pula kita kata, kau jangan kutuk masa tau, la tasubudar. Tak boleh. Kita mengutuk perbuatan seorang atas kelalaiannya, itu tak termasuk. Tapi kalau kita kutuk kesan daripada perbuatan dia, celaka betul kereta ni pecah, celaka betul ekonomi kita jatuh, maka kita telah mengutuk ad-dahr. Faham tak nak bezakan ni? Apa? Contoh lain. Askar yang tak berjaga sepadan betul-betul, lalai, ambil rasuah ke apa contohnya, lalu musuh dapat masuk, kita maki perbuatan, kita cela, kita marah perbuatan orang yang lalai tadi, tapi musuh tu tak termasuk, itu atas qada dan qadar Allah, maka kita kena buat satulah. Apa dalilnya? Dalilnya kisah Nabi Musa dengan Nabi Adam. Nabi Adam salah tak makan buah tu? Allah Ta'ala marah dia tak? Allah Ta'ala kata, wa badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min warqil jannah. Allah Ta'ala, Nabi Adam nak makan, akhirnya terbukalah aurat dia. Fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Maka Adam telah derhaka kepada Tuhannya, faghawa,
dan dia telah bersalah. Maksudnya Allah Ta'ala kutuk perbuatan Nabi Adam. Tapi turunnya Nabi Adam ke bumi tak boleh kutuk. Itu apa yang Allah Ta'ala telah takdirkan. Itu kesilapan, kita kata kesilapan dalam kurungan, kesilapan Nabi Musa. Bila dia salahkan Nabi Adam kerana turunnya kita dekat muka bumi ni. Nabi Adam salah, betul. Tapi tak disalahkan Nabi Adam di atas kita turun kat muka bumi ni. Kan Nabi Adam kata Nabi Musa bertemu dengan Nabi Adam, dan Allah Ta'ala saja boleh bertemukan mereka. Dia kata, ya wahai Adam, kau lah ibu apa-apa sekalian manusia, kata, kenapalah kau pergi makan buah tu? Kau tak, kita semua dalam syurga. Macam kita macam kecil tu kan. Sekarang Nabi Adam kata, kau Musa, kalimullah, Allah Ta'ala berkata kau direct. Adakah kau salahkan aku di atas apa yang Allah telah takdirkan 50,000 tahun sebelum kejadian manusia alam ini? Fahajja Adam Musa, fahajja Adam Musa. Maka Adam telah mengalahkan Nabi Musa, maka Adam telah mengalahkan Nabi Musa. Nah, hujah tersebut. Maka katakanlah dia bawa kereta lalai, bom, kereta pecah, total loss. Tak boleh kita kata, oh, total loss ni sebabkan kau lah. Tak boleh kata macam tu. Dia accident tu sebabkan dia. Tapi total loss tu bukan sebab itu Allah Ta'ala takdirkan kat dia. Ya, dia lalai, kita boleh marah dia, kita boleh saman dia, kita boleh hukum dia. Tapi tak boleh hukum dia atas benda yang telah Allah Ta'ala takdirkan ke atas kita. Tak tahu faham ke tak benda ni? Dia macam falsafah sikit lah, tapi tak falsafah sebenarnya. Maka kita tidak menyalahkan Allah Ta'ala atas kejadian yang hukumi Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Sikit lagi lah. Ibnu Jarir menuturkan dengan lafaz yang sangat aneh melalui jalur ini. Katanya orang jahiliah berkata, kami hanya dibinasakan oleh siang, malam dan siang. Dialah yang membinasakan, menghidupkan dan mematikan kami. Ini lagi teruk lah. Ini orang musyrikin dulu. Itu dikatakan yang menghidupkan dan mematikan adalah masa. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya, dan mereka berkata kehidupan ini tidaklah ini ayat tadilah. Mereka mencaci masa, maka Allah Ta'ala berfirman, manusia menyakiti aku dan mencaci maki masa, padahal aku adalah pemilik dan pengatur masa. Akulah yang mengatur malam dan siang menjadi silih berganti. Begitu juga dengan riwayat daripada Ibnu Abi Hatim, meriwayatkan daripada Ahmad bin Mansur, daripada Syuraih bin Nu'man, daripada Ibnu Uyainah dengan nada yang sama. Kemudian meriwayatkan dari Yunus, dari Ibnu Wahab, dari Az-Zuhri, daripada Abu Salamah, daripada Abu Hurairah, bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, mereka menyakiti aku, dia mencaci maki masa, padahal aku adalah pemilik dan pengatur alam. Di tanganku lah siang dan malam. Allah Ta'ala kata, di tanganku lah siang dan malam. Muhammad bin Ishaq berkata daripada Al-A'la bin Abdul Rahman, daripada ayah daripada Abu Hurairah, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, aku berhutang kepada hamba-Ku, tetapi ia tidak memberiku, dan hamba-Ku mencaciku. Ia berkata, aduhai, betapa malang masa ini, padahal aku adalah pemilik dan pengatur masa. Sebenarnya bukan aku berhutang. Salah sebenarnya, salah tu, terjemahan salah. Aku pinjamkan, tapi dia tak pulang ke aku. Itu maksudnya. Betulkan terjemahan buku tuan-tuan. Bukan aku berhutang. Istaqrat tu dengan istaqrat tu meminta balik barang yang dipinjam. Faham tak? Terjemahan yang lebih tepat, aku meminta balik barang pinjaman daripada hamba-Ku. Betul kan terjemahan tuan-tuan dalam buku tu? Buku entah Syekh Amiruddin macam mana? Butang tak? Betul kan terjemahan? Maksudnya Allah Ta'ala bagi hutang ke hamba dia, dia nak minta balik, hamba dia bagi balik. Dan mintanya Allah Ta'ala tu bukan dia nak balik mata kita, bukan. Dia nak kita supaya beribadah sembah kat dia, mentauhidkan dia. Kemudian hamba-Ku tak nak bagi balik apa yang dipinjam, iaitu mentauhidkan dia. Bahkan caci maki pula. Macam kita bagi orang pinjam duit,
Kan Haji baru ni keluar kat Facebook kan, dia bagi pinjam kawan dia. Lepas bila dia minta balik duit kat kawan dia maki dia, caci maki dia, keluar balik Facebook tu. Ini seburuk-buruk orang dalam bumi Allah Ta'ala ni. Dia bagi pinjam dengan penuh ihsan masa tu, minta-minta, kemudian dah bagi pinjam, dia kufur pula tu, dia tolak dan dia maki pula. Ini maksud Allah Ta'ala adalah hadis ni. Iaitu aku bagi pinjam siang dan malam, aku bagi makan, minum apa semua ni, siang malam dan kamu boleh bekerja pada siang dan malam. Kemudian bila tiba musibah kamu maki aku, kata Allah Ta'ala. Seolah-olah kamu telah kufur, kamu telah lupa barang pinjaman aku yang banyak-banyak ni bukan aku bagi ke? Itu maksud hadis ni Jadi Imam Syafi'i, Abu Ubaid dan imam lainnya dalam mentafsirkan hadis ini, janganlah mencaci maki masa kerana Allah adalah pemilik dan pengatur masa. Orang Arab pada zaman jahiliah jika tertimpa kesusahan atau cubaan, mereka mengatakan, aduh, celakalah masa ini. Mereka menyadarkan perbuatan-perbuatan itu kepada masa dan mencacinya, padahal sesungguhnya pelakunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga kita maki hujan tu. Celaka tu lah hujan ni. Aku nak pergi main bola ni, tengah semangat ni, kita maki, celakalah hujan. Maksudnya kita telah mencaci maki masa. Okey. Dan kalau bila dia ucap tadi, dia i'tiqad bahawa masa tu yang buat, kufur dia, kharij 'anil millah. Tapi kalau dia kutuk sebab sedar Allah Ta'ala buat, maka dia telah rosak keimanan dia kepada Allah SWT. Maka mereka seakan-akan mencaci Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana dialah yang melakukan hal itu dalam kehidupan nyata. Untuk itu Islam melarang mencaci masa dengan ungkapan seperti ini, kerana Allah adalah pemilik dan pengatur masa. Inilah perkataan yang paling bagus dalam tafsirnya, dan inilah yang dimaksudkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ibnu Hazm dan orang-orang yang mengikuti jejaknya daripada Az-Zahiriyah telah berbuat kesalahan di mana mereka memasukkan ad-dahru dalam Asma'ul Husna kerana diambil dari hadis ini. Kerana mereka kata, Allah Ta'ala kata, akulah ad-dahr, akulah ad-dahr, akulah masa. Lalu Ibn Hazm dan Zahiriyah menjadikan ad-dahru sebagai nama Allah Ta'ala, sedangkan bukan, itu pengkhabaran saja. Beza, apa yang Allah Ta'ala khabarkan tak semestinya kita jadikan dia sebagai nama. Apa tu? Okey, contoh. Saya bagi contoh yang mudah je. Dia ni kerja sebagai tukang sapu. Kita panggil, apa nama dia? Nama dia penyapu. Jadi kita kata, tak lah, itu bukan namanya. Apa pula? Memang dia tukang sapu, penyapu lah nama dia. Maksudnya apa? Boleh tak jadikan dia nama dia? Tak semestinya. Apa yang dia buat tak semestinya kita jadikan dia sebagai nama. Contohnya orang tu kuat makan. Macam saya tak kecil hati lah. Saya cakap saya kuat makan. Siapa nama dia? Nama dia si kuat makan. Dia kata, itu bukan nama dia lah, nama dia Yunus. Taklah, nama dia si kuat makan. Asal kata nama dia si kuat makan? Memang dia kuat makan, itu dah nama dia. Boleh ke? Tak boleh. Contoh juga Allah Ta'ala kadang-kadang dia khabarkan dia buat sesuatu, tapi tak jadikan benda itu sebagai nama dia. Antara Allah Ta'ala khabarkan dia itu ad-dahru, dia yang kontrol masa ni, tapi tak semestinya kita panggil nama dia ad-dahru. Contoh juga Allah Ta'ala, dia itu sedia ada, tapi kita tak panggil nama Allah Ta'ala qadim. Kita panggil nama Allah Ta'ala qadim. Kita nak khabarkan yang Allah Ta'ala qadim, boleh tak? Boleh tak kita kata Allah Ta'ala itu sedia, Allah Ta'ala itu qadim? Boleh tak? Boleh. Tapi nak bagi dia nama dia qadim, tak boleh. Sebab nak bagi nama dia qadim, nama Allah Ta'ala mesti datang daripada Quran dan Sunnah. Allah Ta'ala bagi tahu, nama aku qadim. Macam Allah Ta'ala kata, nama aku Ar-Rahman, aku Ar-Rahim. Jadi dalam bab nama, dia lebih kecil daripada bab khabar, mengkhabarkan. Betul tak tempat tangkap ke tak ni? Faham tak Syekh Manuddin? Faham ya? Mohon Islam okey?
Bulan puasa ni masa berjalan lambat. Tak, berjalan lambat baguslah. Boleh kuliah lama sikit. Saya tak curse time. Saya kata baguslah lambat, masa berjalan lambat. Masa baca dah banyak dah baca, tapi baru pukul 10.25. Padahal telah jelas artinya dalam hadis dengan sabdanya, akulah yang mengatur malam dan siang menjadi silih berganti, dan pengaturan dan adalah pengubahannya dari keadaan ke keadaan yang lain. Maksudnya aku yang control time. Maksudnya akulah ubah ni hujan, ni tak hujan, ini kering, ini panas. Yang lain, sebab tu dalam Quran, nampak tak? Cantik Kita tak boleh kutuk panas, tak boleh kutuk hujan, tak boleh kutuk tsunami. Tapi dalam Quran Allah Ta'ala kata apa? Kerosakan yang berlaku di muka bumi ini adalah kerana tangan-tangan manusia. Nampak tak? Maksud kita boleh salahkan perbuatan manusia. Kau tahu panas ni sebab apa? Sebab korang lah buat maksiat banyak, boleh. Tapi bila panas tu kita kata Allah Ta'ala celaka panas ni, tak boleh. Sama juga macam dapat pemerintah yang jahat, dapat pemerintah yang jahat. Para ulama salaf kata pemerintah yang jahat ni kerana dosa-dosa kita sendiri. Sebab itulah dapat pemerintah yang jahat kena banyak istighfar. Kita yang kena banyak minta keampunan. Kita yang kena banyak istighfar, kita kena banyak taubat, kita kena banyak ajak orang kepada kebaikan. Sebab tidaklah pemerintah itu melainkan cerminan terhadap rakyatnya. Kita yang pilih dia, maksudnya kita yang teruk. Siapa suruh undi dia? Maksudnya kita lah yang teruk, bengai. Tak merujuk kepada politik Malaysia lah, ni politik lain, Zimbabwe dan lain-lain. Lain lah, contohnya. Tak, kalau yang baik, semua rakyat dia baik, pegang Quran dan Sunnah, mesti ya Quran, pemimpin tu nak Quran dan Sunnah. Sebab itu yang menyebabkan dia laku. Kalau rakyat suka Yahanana, pemimpin buat Yahanana lah. Tapi kalau rakyat semua suka daurah, baca kitab, maka pemimpin akan buat bacaan kitab. Betul tak? Ma'ruf. Jadi apa yang kita betulkan? Atas ke bawah? Bawah tu kita betulkan. Rakyat dakwah dia, apa dia, ajak dia kepada kebaikan, kita buat kerja. Kalau ramai semua suka daurah, tengok rakyat Taman Tun ni semua suka daurah. Jadi pemerintah kata, cara dapat undi, kita buat daurah banyak-banyak. Kita panggil share-share daripada luar. Cantik. Jadi kalau semua suka Yahanana, maka dia kata kita buat Yahanana. Ini yang boleh menyebabkan kita dapat undi. Sama tak? Nampak, dulu tak pernah pun pemimpin parti tersebut suka Yahanana ni. Tapi sebab dia rakyat, semua ramai beribu datang, dia pun nak buat juga. Di sebuah negeri pasir berdengung di sana kan. Bukan kat negeri ni lah. Negeri ni semua bagus, Masya Allah. Kalau kita mencela seorang kesalahan seseorang ataupun asbab, kita boleh tak? Kita cela kesalahan dia, tapi kita cela kesan dia. Contoh macam kalau misalnya accident ada orang mati. So memang ditakdirkan untuk dia mati pada waktu tu. Yes. Sebabkan kesalahan dia. Yes. Tapi bukannya kesalahan tu, accident tu asbab untuk dia mati. Tak. Dia asbab untuk accident, bukan asbab dia mati. Mati dah hidup. Berapa banyak orang yang accident tak mati? Terbalik apa semua. Jadi kita kata dia betul, dia asbab berlakunya musibah tadi. Dia asbab berlakunya musibah, dan dia patut dihukum di atas kesalahan dia. Itu kita kata salah. Tapi kalau kita kata kematian tu, kita salahkan dia, kau lah menyebabkan kematian. Maksud dialah yang membawa kepada kematian. Faham tak? Kalau kita tikam, memang dia sebab kematian. Dalam ahli sunnah wal jamaah kita mengiktiraf sebab. Dia sebab kematian, tapi tak boleh maki kematian tadi. Kematian tu perse, kejadian kematian tu. Sebab itu termasuk juga dalam aqdarillah. Maksudnya kalau dia cucuk, dia tikam, memang dia salah kan? Dan dia dihukum qisas. Kalau tak sengaja, dia kena bayar diat. Macam dia bawa kereta laju-laju, mau bom mati, kena bayar diat. Dia bawa laju, lalu dia terlanggar orang. Islam mengiktiraf bahawa dia bersalah atas sebab dia boleh menyebabkan orang tu mati tadi kan. Dia kena bayar diat.
Oh, apa keluar lagu tu semua tu? Dia faham tak? Wallah, nak beritahu dah habis kelas lah tu. Kita iktiraf kesalahan dia. Kita tahu dia bersalah, dia patut dihukum. Tapi kejadian tu keseluruhannya adalah di antara takdir Allah SWT. Kejadian tu keseluruhannya adalah takdir daripada Allah SWT. Contoh macam tadi lah, dia pembunuhan. Macam sekarang, di dunia sekarang berlaku banyak pembunuh-bunuhan, betul tak? Kita salahkan orang bunuh-bunuh ni, betul, kita salah. Kita kata tak salah. Tapi kita kata kejadian berbunuh-bunuhan yang banyaknya berlaku kat sini, dekat dunia ni adalah atas qada dan qadar Allah Ta'ala, sebagai ujian dia kepada kita, ataupun sebagai balasannya kepada kejahatan kita, maksiat yang kita lakukan. Itu maksudnya. Maksudnya tak boleh kita kata apa yang berlaku kat dalam muka bumi semua ni seolah-olah pada tangan makhluk. Tak. Sebab kita bukan akidah qadariyah. Maksudnya berlaku kejahatan muka bumi ni semua sebab makhluk. Makhluk Allah Ta'ala tak ada kena-mengena. Tak, ahli sunnah wal jamaah mengiktiraf bahawa kejadian berlaku ni semua adalah qada Allah dan atas hikmahnya, tapi kesalahan orang yang buat tu salah dia. Faham tak isu ni? Kan, anak kita jatuh, dia tak hati-hati, kita marah, kenapalah main kat sini. Ayah dah kata jangan lompat-lompat, jatuh juga. Tapi terjatuhnya patah kaki, dia kata ini qada dan qadar Allah Ta'ala. Maka dia tak boleh dah rasa sedih dan marah kerana anak dia patah kaki jadi. Faham tak? Macam berlaku ni kes yang rumah dia kena bakar kat England tu, neurosurgeon tu kan. Faham tak? Bersalahlah orang tu pergi bakar, tapi dia etikad bahawa apa kejadian ni semua adalah qada dan qadar. Lalu dia redha atas kejadian tersebut. Ini yang kita nak daripada seorang mukmin. Dan redha tak semestinya tak buat apa-apa. Redha kita boleh hukum dia. Maksudnya redha tak apalah, dia bakar biar dia bunuh orang, bukan. Kita redha atas kejadian tadi, tapi kita, betul tak kata Ibn Qayyim, setiap situasi itu kita kena pandangan dua pandangan. Pandangan syar'i dengan pandangan qadari, dia panggil qadar. Pandangan syar'i iaitu kita boleh berada dalam satu situasi, kita kena bertindak di atas apa yang Allah Ta'ala perintahkan kita untuk bertindak pada waktu tersebut. Apa contohnya? Tadi, orang bunuh orang tadi, hukum syaraknya, apa yang kita kena buat? Kita kena hukum si pembunuh tadi. Yang kedua, kita kena pandang juga pada pandangan qadari, pada qada dan qadar Allah Ta'ala, bahawa itu adalah qada dan qadar. Lalu kita menerimanya di atas salah satu qada dan qadar Allah Ta'ala. Kalau kita lebihkan pada pandangan qadar saja, maka kita akan pandang dia macam mana? Ini Allah Ta'ala nak buat, jadi macam mana? Biarlah dia bunuh. Tapi kalau kita pandang pandangan syarak saja, syar'i saja, tapi tak pandang qadar, maka kita tahu dialah yang menyebabkan kematian. Dialah. Akhirnya kita salahkan dia semata-mata. Ini yang berlaku ketika berlakunya orang yang aksiden lalu. Bila aksiden semua mati, ahli keluarga dia. Lalu dia jadi stres, dia jadi gila, dia jadi... Berlaku tak macam ni? Pernah berlaku orang macam ni. Aksiden, dia bawa, akhirnya dia tu kematian anak keluarga, anak bini dia, akhirnya dia yang jadi tak betul lah, otak dia dah tak betul lah, ada sakit psikologi. Nampak? Kita tidak disuruh bertindak pandang dua. Macam kes harga naik lah itu. Harga barang naik, kita ada pandang pada qadar je. Oh, Allah Ta'ala nak jadikan dia naik, biarlah. Tapi kita kena pandang syar'i juga, iaitu syar'i kita kena halang, kita kena tahan orang-orang yang buat jahat, yang menyebabkan harga barang naik. Bukan masuk agama Nabi, biarlah dia nak naik, dia nak tipu, tak apalah, qada dan qadar Allah. Ya, Allah Ta'ala qada dan qadarkan harga naik. Tapi pada masa sama juga kita kena pandangan syar'i pada suatu perkara tu. Kalau ada salah dari segi syarak, maka kita kena bertindak dari segi syarak pada orang yang bersalah. Kalau kita faham ni, selesai masalah tadi. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Cukuplah sekarang ni, bulan puasa tak cakap banyak-banyak. Kita banyak berzikir. Itu alasannya belajar pun berzikir juga kan. Natadzakaral Islam wa ma manna alaina. Kan hadis sahih Muslim tu saya sebut baru ni, baru kuliah Ramadan tu. Satu hari Nabi keluar dan Nabi tu ada sebagian sahabat berkumpul. Kata Umar ajlasakum, kata Umar ajlasana, nahnu jalasna, nahnu julusan natadzakara al-Islam wa ma manna alaina bih.
Kami berkumpul supaya kami nak ingatkan ayat itu hukum-hukum Islam dan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kami atas kelebihan-kelebihan Islam ni. Lalu Nabi kata kat dia, Allahumma ajasakum ila hadha, bersumpahkah kamu kepada Allah, adakah kamu duduk ni tidak ada sebab lain kerana sebab ini? Wallahi ma ajasana ila hadha, demi Allah kami tak berkumpul melainkan sebab dia nak ulang kaji Islam, nak ulang kaji apa Allah Ta'ala telah berikan. Dan Nabi kata apa? Wallahi ma astahlifkum tuhmatan lakum walakin, tetapi ja'ani Jibril fa'atani Jibril wa akhbarani anna Allah yubahi bikum malaikatah. Maka datang, aku minta kamu sumpah bukan sebab aku ragu-ragu pada iman kamu, bukan, tapi aku minta kamu bersumpah sebab tadi datang Jibril bagi tahu bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala bangga dengan orang yang datang kuliah tadi, duduk dalam majlis tadi, di sisi para malaikatnya. Jadi ini pun kena zikir juga. Barakallahu fikum. Cuma tak larat nak zikir lama-lama macam ni. Manusia ni terhad dia. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.